Saya nak kembali kepada doa tadi tu. Doa setelah wuduk. Sebab saya tak suka kalau kita share satu amalan, ganjarannya sangat hebat, tapi kita tak kupas kenapa dia jadi sangat hebat. Soalannya orang dengar, oh mudahnya nak masuk syurga. Baca je doa lepas wuduk, 8 pintu syurga dibuka. Susah apa nak masuk syurga? Syurga itu sangatlah mahal. Bukan semudahnya. Siapa yang merasakan mudah masuk syurga, itu adalah satu tipu daya syaitan, tipu daya nafsu. Bila kita ada terlintas rasa mudah je masuk syurga ni, subhanallah, itu adalah satu penyakit hati yang ditimpa kepada orang-orang yang baik, orang yang buat amal soleh. Na'udzubillah. Akhirnya kita kurang untuk bertaubat dengan Allah, kurang untuk beramal soleh, sebab rasa syurga itu mudah untuk dimasuki. Jadi cuba bayangkan, tadi tu kita jelas bab fix sikit tu kan, bab teknik rebonding apa. Orang yang dah buat, dia kena potong sependek yang boleh. Itulah ulama-ulama kata, siapa yang dah buat teknik rebonding ataupun color tak mengikut syariat, itu kan semua menghalang wuduk. Dan kita tengok hari ni ramai je lelaki yang color rambut pelik-pelik dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu bahan yang dia guna tu telap air ataupun tidak, halang air ataupun tidak. Jadi kalau dia mandi wajib tak sah, apatah lagi wuduk tak sah. Maksudnya bila sebut bab menyempurnakan wuduk, minta maaf, saya sebenarnya sedang menahan sakit kepala berdenyut-denyut sampai ke gigi. Tapi dah makan ubat. Okey, subhanallah. Apabila kita sebut bab menyempurnakan wuduk, ia berkait dengan bab bersuci lagi. Bab mandi hadas, bab hadas kecil, hadas besar, bab berkaitan dengan penyucian istinja, semua itu berkaitan. Allahu akbar. Sebab itu di antara hadis Nabi SAW, bila bercakap bab azab kubur, antara penyebab utama azab kubur adalah apabila tidak selesai dalam bab bersuci, bab berhadas kecil, tidak membersihkan air najis, maksudnya air kencing ataupun air besar, air kecil. Subhanallah. Perkara ini dalam bab pendidikan anak-anak. Saya tadi on the way datang, mak saya ada sama dalam kereta. Mak saya tanya tajuk apa, saya cakaplah tajuk ni. Mak saya pun baru datang je dalam 5 hari macam tu, datang ke rumah. Subhanallah. Mak saya pertama sekali dia sebut pasal tu lah. Dia kata jangan lupa ingatkan tentang bab bersuci, sebab pendidikan anak bermula daripada bab bersuci. Sebab itu doa setelah wuduk akan disebut yang kedua, waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, masukkanlah aku, golongkanlah aku di kalangan orang yang menyucikan diri. Sama ada cucikan hati yang bersih ataupun bersuci tu. Sebab ramai yang ambil mudah hari ni dalam bab bersuci ni. Kau nak sebut bab ni banyak ni, tapi bolehlah ya, sebab penting ni. Contoh bab pakaian. Bab basuh baju, guna mesin basuh automatik. Saya nak tanya, wallahualam, kefahaman orang Shah Alam saya tak tahu. Bagaimana kalau kita basuh baju yang bernajis di dalam mesin basuh automatik? Bersih ke tidak? Jawapan dia bersih, tetapi tidak suci. Untuk solat, yang penting, yang paling utama adalah suci. Memang bersih, siap letak softener, pewangi, wangi, bersih. Tetapi dia tidak memenuhi syarat dalam bab bersuci. Memang dalam perkara ini ada perbahasan ulama, ada perbezaan pendapat di antara ulama. Tetapi kalau dari sudut saya secara peribadi, dan bukan peribadi sebab ilmu saya tidak, bersandarkan kepada perbincangan alim ulama, rujukan baca perbahasan, lebih cenderung kepada mengatakan apabila membersihkan pakaian yang bernajis menggunakan mesin basuh automatik, maka ia tidak memenuhi syarat bersuci. Bersih-bersih. Saya akan terangkan kenapa. Pertama, kita boleh perhatikan cara mesin basuh automatik. Bila masuk pakaian bernajis, air akan diisi, betul kan? Jadi air bertakung. Asalnya pakaian bernajis mungkin ada 3. Pakaian bernajis boleh jadi daripada
seluar anak kita ada anak kecil. Kalau anak pakai pampers, boleh dikatakan, kalau saya lah, saya pun ada anak kecil. Saya ada anak 7 orang, 2 orang pakai pampers, nombor 6, nombor 7. Kalau pakai pampers, saya rasa confirm seluar dia mesti ada najis. Sebab dia duduk, dia lompat, dia apa, walaupun tak bau, tapi mesti terkeluarlah sikit-sikit. Jadi bila ada pakaian bernajis, 2-3 helai je. Lalu dicampurkan dengan pakaian tak bernajis, tapi bila air bertakung, maka apa yang akan berlaku? Semua pakaian semua menjadi bernajis. Kemudian memang betul air dikeluarkan. Setelah air dikeluarkan, apa yang berlaku? Akan ditutup balik. Betul tak? Lepas air dikeluarkan, kemudian spill, air keluar, lepas tu akan ditutup balik. Jadi kemudian kali kedua air masuk, dia akan bertakung semula. Betul kan? Kemudian samalah proses sampai 2 kali ataupun 3 kali. Syarat menyucikan benda yang bernajis, sama ada pakaian ke apa, dia mesti di air yang lalu. Maksudnya air masuk, air mengalir serentak dengan air masuk. Tapi kalau mesin basuh automatik, dia tak serentak. Air bila time masuk, mesti lubang telah ditutup. Dia hanya akan menakung air ketika air masuk. Kecuali kita boleh buat dengan washing machine semi auto. Mesin basuh yang separuh auto, kan kita boleh je buka air, dan masa air pun terbuka juga lubang bawah, kita pun bolehlah jerus, lepas tu air mengalir. Macam tu. Jadi ustazah, saya ada mesin basuh automatik saja. Macam mana nak buat? Asingkan baju bernajis dengan baju suci. Kita bila dah balik, anak dah balik, kita dah balik, baju kita memang tak wajar bercampur dengan anak. Mesti bakul asing. Kalau saya memang bakul asing lah. Bahkan ada nama kat bakul masing-masing. Maksudnya anak dah ada yang balik seorang, dia pun diminta asingkan bakul. Dan bila pakaian kita pun ada juga najis. Contohnya seluar kecil. Orang perempuan ada keputihan. Dan keputihan itu najis. Jadi apa yang perlu kita buat? Sebenarnya tak susah kalau dah biasa. Time mandi bersihkanlah seluar kecil tu. Kemudian basuhlah sekali. Tak ada masalah. Maksudnya kalau nak campur. Cara yang pertama, asingkan baju bernajis dengan tak bernajis. Baju budak-budak tak balik, tak payahlah nak bersuci sangat. Budak kecil-kecil, 1 kali basuh semua. Dengan baby, dengan yang belum balik kecil-kecil lagi tu. Jadi kita basuh sekali, tak payahlah nak bilas. Yang tu sesat. Bila time baju kita, tak ada campur dengan baju anak. Kaedah yang kedua, mana pakaian yang bernajis, letak asing kat sinki kita cucur. Masa tengah ni cucur, bilas. Bukannya beria dengan sabun apa, dia air lalu je. Bagi air lalu, turun dengan seturun. Lepas ni, bolehlah campur dengan pakaian kita. Tak ada masalah. Sebab itu syarat dalam bab istinja. Menghilangkan air najis. Air najis perlu dihilangkan. Kemudian kalau nak campur, basuh bersama-sama baju yang lain pun tak ada masalah. Nampak perkara tersebut simple. Tapi kita bimbang. Besok bila kita dibangkitkan untuk dihisap bab solat, rupanya bukan bincang bab rukun, bukan bincang pasal khusyuk tak khusyuk. Fawailul lil musallin allazina hum fi salatihim sahun wallazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Celakalah, neraka well lah mereka yang mendirikan solat dalam keadaan lalai. Di situ ada perbahasan ulama, siapakah yang dimasukkan lalai. Ulama pertama ada sebut, pendapat yang pertama sebut yang solatnya lalai, tak khusyuk. Subhanallah, itu berat. Pendapat yang kedua mengatakan dia tidak menjaga bab rukun-rukun solat. Pendapat seterusnya tidak menjaga bab kesucian solat dan sebagainya. Jadi semua itu ada kaitan, kita bimbang. Sebab dalam firman Allah bukan sebut celakalah bagi orang yang solat. Tetap bukan orang tak solat. Bagi orang yang solat pun boleh jadi seorang di kalangan yang celaka. Na'udzubillah min zalik. Okey, jadi yang seterusnya. Mak saya ingatkan juga tadi. Bukan setakat baju gini-gini perbincangan. Kemudian dia kata ingatkan juga tentang bab bersuci ni. Hadas kecil, hadas besar ni. Perhatikan anak-anak kita. Kita tahu kalau ikut mazhab Syafi'i kita, istibrak. Istibrak, tahu kan istibrak?
Istibrak tu adalah kalau ikut hukum fiqh, ia wajib kita buat. Maksudnya istibrak ni selepas buang air kecil, bukan air besar. Kita diminta untuk macam tekan sikit ataupun berdehem tu. Kalau malu nak berdehem, tekan-tekan je lah. Kalau kat tanda sawam kan, orang kat luar pun nyambut juga, Maksudnya, sebenarnya berdehem tu bukan dehem dekat sini. Dia dehem macam dekat perut. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan sisa baki-baki najis yang masih ada. Perasan tak? Kalau kita laju-laju lepas buang air kecil, kita akan bangun, lepas tu rasa macam nak kencing lagi. Maksudnya dia tak habis keluar. Sebab itu kena ajar anak kita, lepas buang najis, tunggu, jangan cepat-cepat nak basuh. Sama ada tekan di bahagian ari-ari ataupun berdehem sikit. Bukan dehem dekat ni, maksudnya tekan perut. Subhanallah akan keluar yang akhir-akhir sakit baki. Kalau kita contoh minum air apa-apa yang berabuk kan yang last kali tu ada bawah berabuk tu. Yang tu kan tak elok kalau kita minum kan, habuk yang berkeladak bawah tu. Sama juga dengan air kecil, yang akhir tu dikatakan oleh para doktor yang tu yang paling bahaya. Boleh menyebabkan pelbagai penyakit berkaitan dengan pundi kencing. Maksudnya yang last tu perlu dibuang. Sebab ramai mana disebabkan tersebut solatnya tak sah. Kenapa? Bila dah berlaku pergerakan, mula pergi buang air kecil, lepas tu pergi solat, berlaku pergerakan dalam solat, air tu jadi keluar. Sebab itu kadang-kadang kita pun tak perasan, kenapa bau hancing? Rasa macam tak ada terkucil pun. Tapi rupanya dia terkeluar, yang sisa akhir tu dia keluar melalui pergerakan selepasnya. Perkara ni jangan rasa macam susah ke apa ke. Allah bukan nak menyusahkan kita, melainkan nak menyucikan kita, nak membersihkan kita. Dan ada hikmah yang besar. Daripada itu kita akan selamat daripada pelbagai penyakit yang kita tak boleh fikir. Terutamanya penyakit yang berkaitan dengan pundi kencing dan sistem badan-badan yang melibatkan pembuangan air kecil dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi sebab itu bila nak cerita bab menyempurnakan wuduk, hadis tu tadi tu kan. Sebab kelebihannya akan dibukakan 8 pintu syurga tu. Bila orang itu dia sangat menjaga bab bersuci, dia tentulah hanya mampu dibuat oleh orang yang beriman. Sebab ia bukan benda yang mudah. Tapi bagi orang yang beriman, ia tidak membebankan. Bagi orang yang beriman, dia akan sedaya upaya memenuhi keperluan. Kemudian, ujian besar bagi wanita hari ini, bila ambil wuduk, ada banyak perkara yang boleh menghalang wuduk. Contoh, pakai rambut pula, apa ni? Bulu mata palsu. Hari ni saya tengok dulu orang kahwin je pakai. Masalah hari ni nak pergi kerja pun pakai, itu pun pakai. Artis-artis pun ramai yang pakai. Jadi follower ni, anak muda ni yang follow IG ni, ada pula macam-macam cara yang mudah. Allahu Akbar. Hari tu ada satu tempat muslimat ni, remaja ni tanya, Ustazah boleh tak pakai, apa istilah dia? Saya tak ingat dah bahasa Inggeris. Tapi rupanya kaedah sekarang ada kaedah tatu bulu kening. Tatu bulu kening. Saya tak tahu, saya baru tahu dalam 2 minggu lepas. Maksudnya dia dah lukis bulu kening siap-siap, takkan hilang selama-lamanya. Maksud kalau nak lukis guna apa nama? Nak guna celak-celak kan nanti tanggal, nanti hilang. Jadi dia pergi je ke salon untuk buat kekal. Jadi dia basuh muka, dia cuci muka ke apa, memang takkan hilang. Senang, kekal terus. Rupanya dia kata, Ustazah, remaja dah ramai buat, kawan-kawan dah ramai buat. Pelajar universiti, pelajar ni jadi nampak cantik je, kening dia terbentuk je. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu cabaran mendidik anak muda hari ini, kita dah jaga betul-betul dekat rumah ni. Tetapi bila dia masuk universiti, kita tak nampak dia, dia pun tak nampak kita. Dia dengan kawan-kawan, subhanallah. Hanya keteguhan iman sahaja yang boleh menghalang anak kita untuk terpengaruh. Okey, kita akan kupas bab keteguhan iman tu. Ni, bila pakai tatu ni, maksudnya ia automatik telah pun menghalang daripada wuduk.
Kemudian bila pakai bulu mata ni, dia ada satu alat macam gam. Kalau tak pakai gam tu, tak ada nak melekatnya. Kan kelip, tercabut. Ataupun tak berkelip-kelip tu, kenapa keras je tu. Jadi macam mana dia boleh berkelip, berpeluh, tak tercabut? Ada satu bahan untuk menampalkannya. Jadi bahan itu menghalang wuduk. Allahu Akbar. Kemudian macam-macam lah alat makeup, alat solek pada hari ini. Bila iklan, boleh tahan 12 jam. Boleh tahan 24 jam. Jadi ramai sangat anak muda kita terpesona. Jadi dia pula bila nak keluar, dia rajin tampal, tempek dan sebagainya. Tapi bila dia nak solat, dia berkira-kira untuk ambil masa nak remove semua tu.